Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini Fazal Ismail atau FBI memaklumkan bahawa dia sudah terima pengesahan tauliah daripada JAIS. Pihak media pun mewar-warkan isu ini seluas-luasnya. Akhirnya ia menjadi viral sehinggalah ke grup ustaz dan ustazah kita. Semalam, saya melihat banyak komen-komen daripada rakan-rakan saya yang menyatakan bahawa lebih baik menjadi motivator daripada menjadi ustaz. Atau lebih baik mendapat pengiktirafan sebagai seorang motivator berbanding mendapat pengiktirafan dalam pengajian Islam. Kerana kalau pakai pengiktirafan dalam isu motivator, kita dapat tauliah. Kalau ambil pengajian Islam, kita tak dapat tauliah. Kerana bagi mereka, memohon tauliah mengajar di masjid dan juga di surau adalah sangat sukar dan cukup payah. Boleh jadi juga dengan tanda kutip disusahkan atau dipayahkan. Saya tidak nafikan bahawa boleh jadi wujud daripada kalangan ustaz dan ustazah yang telah memohon tauliah mengajar di mana-mana jabatan agama tetapi permohonan mereka ditolak. Saya juga tidak nafikan bahawa penolakan itu boleh jadi disebabkan faktor yang sensitif atau peribadi atau seumpama dengannya. Berdasarkan kepada cakap-cakap orang ramai, mereka menyatakan bahawa memohon tauliah ini adalah satu perkara yang cukup sukar untuk didapatkan oleh para asatizah kita. Saya tidak menafikan kenyataan-kenyataan seperti itu mungkin wujud, tetapi adalah lebih baik untuk kita membuat penilaian ini dengan lebih adil. Berdasarkan kepada pengalaman saya memohon tauliah di beberapa negeri, saya tidak dapati isu tauliah ini cukup berat. Bahkan saya dapati telah wujud satu mentaliti yang tidak bagus daripada kalangan para ustaz dan ustazah kita untuk tidak memohon tauliah kerana beranggapan bahawa sijil dan ijazah yang mereka miliki daripada mana-mana universiti itu sudah cukup dan memadai. Pun begitu, saya beranggapan sebaliknya. Selagi mana anda tidak mengetahui tentang apa-apa masalah berkaitan tentang permohonan anda, maka anda buatlah permohonan terlebih dahulu. Jangan dahulukan penilaian sebelum membuat permohonan. Gunakanlah ijazah, diploma dan sijil pengajian Islam anda untuk mengukuhkan permohonan tauliah mengajar. Kerana jika anda tidak ada ijazah, diploma dan sijil pengajian Islam, maka anda tidak layak untuk memohon tauliah mengajar agama. Setelah anda buat permohonan, biasanya pihak Jabatan Agama akan memanggil anda untuk dijalankan proses penilaian. Boleh jadi anda akan diwajibkan untuk menghadapi peperiksaan bertulis atau peperiksaan lisan atau kedua-duanya sekali. Selepas itu, Jawatan Kuasa Tauliah akan membuat penilaian berkaitan tentang permohonan anda. Boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Selepas itu, anda akan dipanggil untuk mengikuti kursus-kursus wajib pendakwah. Sahabat-sahabat, sekiranya anda akhirnya berjaya memiliki tauliah mengajar sekalipun, itu bukanlah lesen mutlak untuk anda merapu di dalam masjid dan surau. Anda masih lagi tertakluk kepada peraturan-peraturan tauliah yang telah ditetapkan. Jika anda langgar, tauliah anda boleh ditarik semula. Antara isu menarik tentang tarik tauliah ni dalam isu undang-undang ialah isu berkaitan tentang Ustaz Zamihan Muhammad Zain, Zamihan Al-Ghari. Tauliah beliau ditarik pada tahun 2017 atas arahan Sultan Selangor. Setiausaha Dewan Diraja Selangor, Hanafisah JAIS, dalam satu kenyataan media pada Oktober 2017 menyebutkan tindakan ini, iaitu tindakan penarikan balik tauliah itu, adalah lanjutan daripada satu ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Zamihan Muhammad Zain yang mengandungi perkataan-perkataan yang bersifat rasis, kurang beradab dan kritikan melampau terhadap institusi diraja. Tambahan pula, ceramah agama yang disampaikan oleh beliau diadakan di Masjid Diraja yang ceramah seperti ini tidak sepatutnya berlaku, kata beliau. Tetapi, semakan saya tadi mendapati nama Zamihan bin Matzin telah berada dalam kategori penerima tauliah baru dan berkuat kuasa dari 30 hari bulan 5 2019 sehingga 31 hari bulan 12
tahun 2023. Boleh jadi setelah Sultan Selangor memutuskan tauliahnya ditamatkan, dia buat permohonan tauliah yang baru. Ini sistem yang cukup menarik, iaitu perintah Sultan untuk menggugurkan seseorang seolah-olah hanya terhad kepada satu masa tertentu sahaja. Wallahu ta'ala bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku? Yang ni anda boleh terus rujuk kepada panel Tauliah Jaiz untuk memastikannya. Dalam isu yang sama, Ustaz Dusuki Abdul Rani, Ustaz Nazmi Abdul Karim dan Syamsul Debat telah juga digugurkan sebagai pemegang Tauliah Negeri Selangor. 2 orang ahli politik PAS, seorang lagi ahli politik UMNO. Sahabat-sahabat, sebenarnya tak berbangkit pun isu selebriti, motivator, penasihat kewangan, juruterbang dan orang awam yang lain nak mohon tauliah dalam kategori motivasi. Kerana di negeri Selangor ada 5 kategori tauliah. D1 untuk tauliah berceramah yang membenarkan pemegangnya memberi ceramah umum berhubung dengan apa-apa aspek agama Islam di mana-mana tempat dan dengan apa-apa jua cara selain daripada mengajar agama Islam secara berkala. Yang kedua, D2 untuk tauliah mengajar fardu ain atau pengajian berkitab. Ia membenarkan pemegang tauliah D2 ini mengajar agama Islam secara berkala, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari di mana-mana tempat di negeri Selangor. D3 membenarkan pemegangnya mengajar Al-Quran di mana-mana premis di negeri Selangor. Tauliah D3 ni adalah tauliah yang paling banyak dimohon di negeri Selangor. Bahkan Syamsul Rau pun dapat tauliah dalam kategori D3. Kalau awak pergi ke bahagian dakwah Jaiz, anda nampak makcik-makcik tua mohon tauliah tu, sebahagiannya mohon dalam kategori D3. Balik kampung, boleh mengajar orang kampung baca Al-Quran. Ada 2 lagi kategori. Sebab dia ada 5. Ada 2 lagi kategori tauliah yang istimewa, iaitu tauliah khas dan juga tauliah D4. D4 ni diberikan kepada individu yang tidak memiliki kelayakan mengajar agama, tetapi mereka memiliki kemahiran lain yang boleh jadi dimanfaatkan oleh umat Islam di negeri Selangor. Contoh, pengurusan jenazah, perbandingan agama, perbankan Islam, motivasi dan lain-lain. D4 inilah tauliah yang diberikan kepada Faizal Ismail. Tetapi dalam sistem tauliah, kalau awak semak, disebut dengan kategori lain-lain. Kalau yang Faizal Ismail itu, dia berkuat kuasa 22 hari bulan 9 2022 sehingga 30 hari bulan 6 2025. Itu tauliah D4. Tauliah khas pula diberikan kepada seseorang yang bukan warga negara yang dijemput khas oleh kerajaan negeri ataupun jabatan atau agensinya memberi ceramah umum berhubung dengan apa-apa aspek agama Islam dalam program tertentu. Macam kita jemput Syekh Syria, Imam Palestin dan sebagainya, tu kena dapatkan tauliah khas. Setahu saya, nama orang yang mendapat tauliah khas ini mereka tidak dicatatkan di dalam sistem tauliah kerana ia diberikan dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Sahabat-sahabat, setelah saya jelaskan kepada anda tentang kategori-kategori tauliah negeri Selangor, maka saya galakkan ustaz-ustazah kita untuk memohon tauliah di dalam kategori D1, D2 dan D3. Ia dapat memudahkan proses dakwah dalam masyarakat Islam di negeri Selangor. Tak perlu rasa tercabar dengan tauliah yang diberikan kepada Faizal Ismail atau FBI, sebab ia memang dalam kategori yang betul dah. Cuma menanti kita sajalah untuk membuat permohonan tauliah. Alhamdulillah, saya sendiri pun adalah pemegang tauliah D2 dan D3 sejak tahun 2013. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.